Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini saya menggantikan Al-Fadil Ustaz Zaki katanya. Dan sepatutnya saya besok dan Jumaat. Jadi malam ini dan besok lah. Jadi hari Jumaat digantikan dengan Ustaz Zaki. Baik. Tanpa berlengah masa, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak cuba bincang, kita nak cuba kaji dan kita nak cuba hafal sikit. Tak banyak pun, sikit saja. Supaya kita semua dapat satu gambaran yang mana bahagian setiap orang waris itu berapa yang dia akan dapat. Maka, kalaulah kita dah tahu akan gambaran asas, gambaran secara kasar yang mana ahli waris yang bakal kita tinggalkan ini, dia ni akan dapat banyak ni, dia ni akan dapat banyak ni. Mudah-mudahan kita dapat satu gambaran yang lebih besar dan kita tahu apa kita nak buat. Maka pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam bab bahagian setiap orang waris. Maka bila sebut tentang bahagian setiap orang waris ini, dia ada bahagian-bahagian dia. Yang mana bahagian-bahagian ini telah ditetapkan. Apa pun terjadi mesti follow apa yang telah ditetapkan, apa yang telah disyariatkan. Sekalipun tidak kena pada kita kata, tak patutlah dia ni dapat banyak ni, ketepikan. Kerana sifat orang beriman ini datang saja apa pun seruan, arahan, maka dia akan patuh. Maka, pada malam ini, kita nak mengetahui lebih dalam tentang bahagian-bahagian yang akan dimiliki oleh setiap orang ahli waris. Baik. Maka pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita nak pergi kepada waris utama. Dia ada 6 orang sahaja. Kita nak pergi kepada waris utama. Maka dalam waris utama ni, tuan-tuan dan puan, berlakulah apa pun sekalipun, dia tetap akan dapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Berlakulah apa pun sekalipun, dia tetap akan dapat. Makna kata tidak akan ada orang yang boleh menghalang dia. Dan dia juga di antara waris utama 6 orang ini, dia boleh menghalang orang lain daripada mendapat harta pusaka si mati. Memahjubkan. Tapi, bila si mati meninggal dan meninggalkan 6 orang ini, maka mereka tidak boleh menghalang antara satu sama lain. Sebab itu dinamakan sebagai waris utama. Baik, individu yang pertama. Maka individu yang pertama, tuan-tuan dan puan, dalam waris utama namanya adalah anak lelaki. Siapa sini anak lelaki? Saya anak lelaki. Siapa sini ada anak lelaki? Saya ada anak lelaki. Baik. Maka bahagian anak lelaki ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada 1/2, 1/3, 1/8, 2/3, dia tak ada. Anak lelaki ini akan dapat 2 keadaan. Yang pertama namanya adalah asabah binafsi. Lebihan ke atas diri dia.
Yang kedua adalah asabah bil ghairi, iaitu lebihan yang mana dia kongsi bersama orang lain. Yang pertama, asabah bin nafsi. Yang kedua adalah asabah bil ghairi. Baik, kita tengok yang pada yang pertama. Asabah bin nafsi ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anak lelaki sekiranya tidak ada waris yang lain. Contoh, yang mati ini adalah ayah dia. Mak dia ni mati lama dah. Ayah dia ni ayah kepada dia. Mana kata atuk dia dan nenek sebelah ayah dia pun mati lama dah. Habis tu yang ada siapa? Yang ada ayah dia, kemudian dia anak tunggal lelaki seorang, kemudian adik-beradik ayah dia, yakni pak saudara dan mak saudara dia. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala ayah dia mati. Maka anak lelaki itu akan dapat semua harta ayah dia, tanpa dikongsi walaupun satu sen dengan pak saudara dan mak saudara dia tadi. Kenapa? Sebab anak lelaki ini dia memahjubkan, menghalang adik-beradik ayah dia daripada dapat harta pusaka dia. Dan kebetulan pula dia seorang saja anak laki pula tu. Maka kedudukannya adalah asabah bin nafsi, maka semua sekali diberikan kepada dia. Sebab itu kalau orang zaman dulu, kalau dapat anak lelaki ni, dia merupakan satu kebanggaan. Betul tak? Dulu-dulu. Kekuatan dia. Power dia tak? Kemudian dalam sudut harta pusaka pun sama lah kalau ada anak lelaki. Saya ada 3 orang anak lelaki. Tiga-tiga lelaki tuan-tuan. Makna kata, Power Rangers lah. Sebab ada 3 orang anak lelaki ni. Jadi tengah mengandung nombor 4 ni, mudah-mudahan perempuan pula lah tak? Tapi lelaki pun buat mana? Tak, layan je lah. Baik. Kemudian, asabah bin nafsi ini juga, kalaulah si mati itu ada 2, 3, 4, 5 orang anak lelaki. Habis tu nak bagi macam mana, Ustaz? Adakah diberi seorang sahaja? Jawabnya adalah, kalaulah si mati itu hanya meninggalkan 3 orang anak lelaki sebagai contoh, maka harta dia tak dibahagi 3 kepada anak dia yang 3 orang lelaki tadi. Kalau ada 10,000 harta dia, maka bahagi 3, ambil seorang 1 bahagian. Boleh? Yang kedua, iaitulah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ini maknanya dikongsi bersama anak perempuan. Kalau tadi kita cerita bahawasanya dia tak ada adik-beradik perempuan. Dia seorang saja anaknya, iaitu anak tunggal pula lelaki. Ataupun dia itu juga adalah 3 beradik, 3 lelaki. Maka bahagi sama banyak. Tapi bila mana asabah bil ghairi, dia berkongsi bersama anak perempuan, maka yang lelaki, anak lelaki ini ambil 2 bahagian seorang, yang perempuan ambil 1 bahagian seorang. Contoh, saya 5 beradik. Adik-beradik saya 1, 2, 3, 4 lelaki belaka. Nombor 5 perempuan. Sebagai contoh, ayah saya meninggal. Kebetulan pula mak saya lama dah tak ada. Atuk, nenek, belah ayah saya pun tak ada lama dah. Yang ada hanyalah anak dia 5 orang ini, 4 lelaki 1 perempuan, dan adik-beradik dia. Maka harta dia itu diberikan kepada siapa? Kepada anak dia yang 5 orang tu saja. Sebagai contoh, dia meninggalkan harta 100,000. Nak bagi macam mana, Ustaz? Mudah saja. Anak dia ada 4 lelaki, 1 perempuan. Maka yang lelaki 2 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5 orang ini. Maka yang lelaki ambil 2 bahagian seorang. 2, 4, 6, 8. Yang perempuan seorang tadi 1. Maka 2, 4, 6, 8, 9. Berapa harta dia tinggalkan? 100,000. Maka bahagi 9 bahagian. Yang lelaki ambil 2 bahagian seorang, yang perempuan ambil 1 bahagian. Jadi, inilah yang dinamakan sebagai
asabah bil ghairi. Bila mana dia ini adik-beradik bercampur antara ada jantina lelaki dan ada jantina perempuan, maka mereka itu mendapat asabah bil ghairi. Boleh? Okey. Seterusnya. Kita pergi kepada individu yang kedua. Siapa namanya? Iaitulah anak perempuan. Maka anak perempuan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia terbahagi kepada 3 bahagian yang mungkin dia akan dapat. Yang pertama, bila mana anak perempuan itu dia seorang diri sahaja. Seorang diri ni bukan bermakna macam yang 5 tadi, 4 lelaki 1 perempuan. Bukan. Seorang diri ni makna kata si mati ada anak seorang saja, anak tunggal. Kebetulan pula perempuan. Maka anak perempuannya itu akan dapat 1/2, separuh. Dia tak akan dapat semua. Dia akan dapat separuh saja, 1/2. Kemudian bahagian yang kedua. Anak perempuan itu akan dapat bahagiannya sebanyak 2/3. 2/3 ni macam mana? 2/3 ini bila mana anak perempuan itu dia ada 2 orang atau lebih. 2 ke atas. 2, 3, 4, 5, 15, 20 sebagai contoh. Semua perempuan. Maka mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan dapat 2/3. Mereka. Bukan seorang 2/3, 2/3, 2/3. Bukan. Sebagai contoh ada 3 anak perempuan. 3 adalah 3 anak dia. Tak ada anak lelaki. Maka ketiga-tiga itu akan dapat 2/3. Bahagi 3 lah. Sebab 3 orang. Kalau 2 orang, 2/3 bahagi 2. Okey, baik. Kemudian bahagian yang ketiga. Yang akan diperolehi oleh anak perempuan adalah asabah bil ghairi. Macam pernah dengar? Macam lelaki tadi ke Ustaz? Ya. Asabah bil ghairi, iaitu bila mana anak perempuan ini ada bersama dengan dia adik-beradik lelaki dia. Maka, dikongsi bersama adik-beradik lelaki tadi, yang lelaki ambil 2 bahagian, yang perempuan ambil 1 bahagian. Baik, saya nak tanya. Yang kita duk sebut anak lelaki, anak perempuan ni anak apa? Jawabnya adalah anak kandung sahaja. Jangan duk memandai-mandai anak tak sah taraf lah. Jangan duk memandai-mandai anak susuan lah. Jangan duk memandai-mandai anak angkat lah. Tidak termasuk. Cuma yang termasuk ada special case iaitu bagi anak tidak sah taraf. Cuma anak tidak sah taraf ini dia tiada bapa. Bila tiada bapa, dia akan memperolehi harta pusaka, mewarisi harta pusaka siapa? Iaitulah mak dan sebelah mak dia sahaja. Kenapa? Sebab dia tak ada bapa. Sekalipun yang berzina dengan mak dia itu kahwin dengan mak dia, lelaki itu tetap tidak diiktiraf sebagai bapa kandung kepada budak itu. Habis itu lelaki itu siapa? Lelaki itu adalah penyebab kepada anak itu lahir. Ataupun bahasa kita, orang Melayu kita di Malaysia ini disebut sebagai apa? Bapa biologi. Walaupun disebut bapa biologi, dia bukan bapa. Jangan duk terkalih begitu. Dia bukan bapa. Dia adalah lelaki yang menyebabkan anak itu lahir. Anak itu tidak boleh dinasabkan kepada dia. Dan mereka berdua ini tidak boleh mempusakai antara satu sama lain. Kalau yang laki ni mati, anak ni tak boleh. Kalau anak ni mati, yang laki ni tidak boleh mewarisi harta pusaka dia. Sebab anak tidak sah taraf ini hanya mewarisi sebelah ibu dia sahaja. Boleh nampak Jadi, soal anak ini, dia akan dapat harta siapa? Harta si mati. Sama ada mak dia ataupun ayah dia. Baik. Maka bila kita lihat anak lelaki dan anak perempuan ini, apa yang tuan-puan nampak? Maka jawabnya tuan-puan akan nampak bahawasanya rupanya anak lelaki ni Ustaz, dia boleh sampai satu tahap dia mewarisi harta mak dan ayahnya secara penuh.
Ya. Dan dia juga Ustaz adalah lebih banyak dapat berbanding anak perempuan. Ya. Cuba bayar. Si mati hanya meninggalkan anak perempuan seorang. Berapa anak perempuan tu dapat? 1/2. Kalau separuh anak perempuan tu punya bahagian, separuh lagi adalah bahagian orang lain. Kalau ada mak, okeylah mak ambil sikit. Kalau tak ada mak, kalau tak ada atuk, kalau tak ada nenek, maka dia akan pergi separuh lagi kepada siapa? Kepada adik-beradik si mati itu. Jadi, kalau orang itu dia bijak dan dia nampak akan apa yang bakal berlaku, sebagai contoh, dia ni duduk di Bandar Estek. Rumah di Bandar Estek ni ada 10 barangkali. Maka dikira-kira semua sekali harta dia berjumlah 10 juta sebagai contoh. Maka dia tak ada anak lelaki. Ayah dia pun dah meninggal, mak dia pun dah meninggal. Maka dia nampak, andai kata dia mati, anak perempuan dan isterinya tidak akan mewarisi hartanya sepenuhnya. Maka dia ada satu impian dan harapan. Dia kata kalau begitulah cara congaknya, cara pengiraan faraid tadi, dia ni harta banyak ni. Maka sebagai contoh, dia hibahkan anak perempuan dia itu dengan isteri dia seorang sebiji rumah. Anak dan isteri total berjumlah 5 orang. Dia ada 10 tadi. Maka ada 5 lagi baki. Maka 5 lagi baki dengan duit yang dia ada. Dia pun kata, tak apalah. Sebab aku dah bagi dah rumah tadi, yang 5 biji tadi ni, setiap seorang tadi, anak aku dengan bini aku. Maka bila mana aku meninggal, yang baki dengan duit yang ada itu, maka mereka akan dapat lagi. Dan dikongsi pula dengan ahli waris yang lain sebagai contoh adik-beradik dia. Maka dia kata, okeylah Ustaz, tak ada masalah. Okeylah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab di antara kita ni dia ada impian dan harapan masing-masing. Betul tak betul? Ada orang hartanya banyak. Dia kata disebabkan anak perempuan dia sahaja yang ada, maka dia kata aku nak beri waktu hidup. Jadi bila mana aku meninggal nanti, tak apa dah walaupun dia tak dapat semua. Kenapa? Sebab waktu hidup aku dah beri banyak dah kepada dia. Itu dia. Jadi, bagi orang yang mana kedudukannya seperti mana saya nyatakan tadi, bolehlah buat sesuatu untuk merealisasikan apa yang kita hajatkan. Bukan menafikan hak faraid orang lain ya, bukan. Kita buat itu bukan semua. Tetapi kita dah terlalu banyak harta kita, maka kita nak beri kepada lebih pada anak-anak kita, maka kita beri waktu kita hidup. Sebab bila kita meninggal, maka difokuskan terus kepada ahli waris sahaja. Maka kena ikut apa yang telah ditetapkan. Baik. Yang ketiga. Individu yang ketiga, tuan-tuan dan puan, namanya adalah suami. Siapa suami ni? Ni yang duk pakai kopiah, pakai songkok, pakai serban depan saya ni. Maka suami ni, tuan-tuan dan puan, dia akan dapat 2 keadaan, iaitu bahagian kepada dia. Yang pertama, suami akan dapat 1/4 dan yang kedua, suami akan dapat 1/2. Saya ulang balik. Yang pertama, suami akan dapat 1/4. Yang kedua, suami akan dapat 1/2. Maka keadaan 1/4 ini sekiranya si mati ada keturunan ke bawah. Siapa yang mati ni? Isteri dia. Maka suami dia akan dapat 1/4 bila mana isteri dia ada keturunan ke bawah. Apa maksud keturunan ke bawah? Anak cucu ke bawah. Maka kalau ada anak, maka suami itu akan dapat 1/4. Anak dengan siapa? Anak dengan dia ataupun anak dengan suami dia yang dulu. Sebagai contoh, dia pernah kahwin, ada anak bercerai. Kahwin dengan kita pula, tak ada anak. Maka anak yang dikira ni apa? Tak kiralah anak dengan kita ataupun anak dengan suami yang dulu. Kalaupun dengan kita tak ada anak, dengan suami dulu dia ada anak, maka kita akan dapat 1/4. Boleh? Baik.
Yang kedua, suami akan dapat 1/2. Besar sikit. Kalau tadi 1/4, ni 1/2, separuh. Suami akan dapat 1/2 sekiranya si mati tidak ada keturunan ke bawah. Tak ada anak. Tak ada anak dengan kita, tak ada anak dengan suami dulu. Tapi dia bela anak angkat ustaz, tak termasuk. Tapi ustaz, dia dulu sebelum kahwin dengan saya ni suami pertama dia. Tapi dia pernah telanjur, ustaz sebelum ni ada anak tidak asal saraf. Maka itu juga adalah anak dia. Maka termasuklah dalam 1/4. Bukan lagi 1/2. Tapi ustaz, memang ada anak tidak asal saraf. Tapi dia mati awal. Tak termasuk. Kenapa? Sebab anak itu dah mati. Yang dikira si mati ada anak ni siapa? Anak yang hidup waktu dia mati. Saya ulang balik. Anak yang hidup waktu dia mati. Kalau anak dia mati dulu, anak tu seorang saja yang ada, kemudian dia mati, maka suami akan dapat 1/2. Kenapa? Si mati tak ada keturunan ke bawah. Tak ada keturunan ke bawah yang hidup waktu dia mati. Sekalipun dia accident. Dia mati pukul 12 tengah hari. Anak dia mati 12, 15 tengah hari. Maka dikira suami itu dapat 1/4. Kenapa? Sebab isteri itu ada keturunan ke bawah. Walaupun kehidupannya 15 minit selepas dia mati. Boleh? Jadi, suami akan dapat 1/4 ataupun 1/2. Baik, yang keempat. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, namanya adalah isteri. Maka isteri pun sama. Dia akan dapat 2 keadaan sahaja. Yang pertama adalah 1/8 dan yang kedua adalah 1/4. 1/8 ni apa benda? 1/8 ini sekiranya si mati. Siapa mati ni? Suami dia ada keturunan ke bawah. Maka dia akan dapat 1/8. Tak kira lah anak dengan dia ke, anak dengan isteri dulu ke, maka isteri itu akan dapat 1/8. Kemudian yang kedua, isteri itu akan dapat 1/4. Bila? Sekiranya si mati yakni suami dia tidak ada keturunan ke bawah, dia akan dapat 1/4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau cerita suami dan isteri ni tuan-tuan kena set dalam minda. Suami yang aku belajar, dia akan dapat 1/2 atau 1/4. Isteri yang aku belajar, dia akan dapat 1/4 atau 1/8. Suami 1/2 atau 1/4, isteri akan dapat 1/4 atau 1/8. Maka, tuan-tuan pun tahu apa sebab. Kalau 1/2 sudah tentu si mati tak ada keturunan ke bawah. 1/4 yang laki itu akan dapat suami itu bila mana si mati isteri dia ada keturunan ke bawah. Kemudian bahagian isteri. Bila mana suami dia mati, dia dapat 1/4. Bila mana suami dia tak ada keturunan ke bawah. Bila mana dia akan dapat 1/8? Bila mana suami dia ada keturunan ke bawah. Jadi, itu gambaran yang mana kita nampak. Dan gambaran ini juga kita maklum, suami atau isteri tidak boleh mewarisi semua harta pasangan dia. Tak akan mewarisi. Sebab maksimum yang akan dapat pada suami adalah 1/2, separuh. Maksimum yang akan dapat pada isteri adalah 1/4, lagi sikit. Kemudian orang tanya, kalau dia poligami ustaz macam mana? Poligami pula 4, contoh. 4 isteri dia, suami mati. Maka dia kena tengok dalam keempat-empat itu, ada tak keturunan dia dengan keempat-empat itu lahirnya anak. Ada ustaz seorang saja, bini 4, anak seorang. Bini yang mana dapat? Yang bonsu sekali. 1, 2, 3 tak jadi. Nombor 4 baru jadi ustaz. Seorang tu. Maka keempat-empat itu akan dapat 1/8. Bukan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. 1/8 bahagi 4.
Oh, sikit Ustaz bahagian dia. Biasa poligami hidup mesti berkongsi tuan-tuan dan puan. Jadi dia tak banyak. Boleh? Okey. Kemudian bila kita tengok bahagian suami dan isteri ini, tuan-puan pun mesti terfikir kan? Yang boleh beli rumah di Bandar Estate sampai 10 biji ni Ustaz, usaha kami. Kami kahwin 40 tahun. Yang tolak gaji, yang bersengkang mata, yang buat part time, yang tanggung rugi, yang tanggung untung kami. Takkanlah Ustaz dapat banyak ni maksimum, banyak ni saja. Mana kata nak lebih lah ni? Ya, mesti nak lebih Ustaz. Maka jawabnya adalah, tuntutlah dahulu harta sepencarian. Kita dah belajar sebelum ini ada 5 kan? Harta sepencarian duduk nombor apa? Harta sepencarian duduk nombor 3. Nombor 1, ke bumi. Nombor 2, hutang. Nombor 3, harta sepencarian. Nombor 4, wasiat yang dibuat oleh si mati. Nombor 5, faraid. Yang kita duk belajar 1/4, 1/2 ni yang mana? Nombor 5. Maka, kena settle dahulu harta pencarian, dapat bahagian kita, maka lebih tadi, bahagi pula secara faraid. Dapat pula bahagian kita yang faraid tadi. Jadi, perlu jelas, kalaulah rasa tak cukup, rasa nak lebih, rasa tak berbaloi, maka tuntutlah harta sepencarian. Cuma bila tuntut harta sepencarian ni, tuan-tuan kena ingat, bukan kita seorang saja pergi mahkamah. Seorang isteri menuntut harta sepencarian suami dia. Kenapa tuntut? Suami mati. Adakah dia boleh pergi seorang ke mahkamah? Betul, dia boleh pergi filekan seorang di mahkamah. Tapi dia adalah pihak pemohon ataupun plaintiff, maka pihak defendant semua sekali siapa? Iaitu ahli waris kepada si mati. Sebagai contoh, dia ada 5 orang anak. 3 lelaki, 2 perempuan. Maka ibu akan jadi plaintiff. Anak dia 5 orang itu akan jadi defendant 1, defendant 2, 3, 4 dan 5. Maka akan berhadapanlah kat situ. Kalau ada persetujuan, selesai. Tapi kalau tak ada persetujuan, maka si ibu ini perlu membuktikan kepada mahkamah tentang sumbangan dia kepada harta-harta yang mana yang nak diisytiharkan sebagai harta sepencarian tersebut. Maka 2 minggu lepas, saya duduk dalam bilik di rumah, di pejabat. Maka staf saya pun datang. Dia kata, "Tuan, ada klien nak jumpa kat luar. Dekat kaunter lah." Saya kata, "Kenapa?" "Dia nak jumpa pegawai." Bila mana dia nak jumpa pegawai ni, kita mari teringatlah, mesti tak lepas lah dengan staf saya ni. Jawapan dia barangkali tak puas hati, betul tak betul? Dia kata, "Betul, Tuan." Jadi bila dia kata nak jumpa pegawai tadi, saya pun saut blazer dengan songkok ni nak tunjuk pegawai nak keluar ni. Okey. Kita pun keluar. Keluar tadi rupa-rupanya suami isteri. Tengok pada umur tu tua dah. Tapi jenis orang smart kan, lelaki, jenis pakai suar Dockers, tali pinggang kulit, baju krokodil masuk dalam. Dalam hati saya, kalau bukan Jusa B, Jusa C dulu, pakcik ni dulu waktu dia berkhidmat dalam hati saya. Maka saya kata, "Tuan Haji duduk, sila, apa boleh saya bantu?" Saya nak tanya Tuan. Dia nak tanya saya. Kenapa pegawai pejabat tanah tak panggil saya untuk pembahagian pusaka di pejabat tanah, sedangkan saya ini adalah ahli waris? Soalan dia. Jadi bila sampai soalan begitu, dia salahkan pegawai pejabat tanah. Maka dalam kepala otak saya memikirkan, takkan pegawai pejabat tanah tak mengaji sekolah? Betul tak betul? Paling tidak ada ijazah tuan-tuan jadi pegawai pejabat tanah ni tak? Tak boleh guna SPM ni. SPM boleh pembantu saja ataupun kerani. Maka saya tanya pada pakcik itu, "Tuan Haji, isu tanah ya?" "Ya." Soalan saya, tanah tu siapa punya? "Tanah tu arwah ayah saya punya." Okey. Waktu arwah ayah mati, tanah tadi nama siapa? "Nama abang saya." Dia sebut
Tanah tu tanah arwah ayah dia. Kemudian saya kata sebelum ayah dia mati, tanah tu tanah nama siapa? Dia kata nama abang dia. Okey, dah dapat dah satu. Mana kata bukan pegawai pejabat tanah salah ni, dia ni salah. Tapi tak adalah saya kata dia salah. Tak boleh orang begini, dia kena relax. Maka saya kata pada dia, kenapa nama abang Tuan Haji? Oh, sebab ayah saya waktu dia hidup, dia beri pada abang saya ni. Maka saya kata pada dia, makna kata tanah ni milik abang Tuan Haji. Abang Tuan Haji ke? Tak. Ayah saya. Sudah lah. Nak berdebat dengan aku ni. Maka saya kata pada dia, kalaulah nama abang Tuan Haji, maka tanah tu milik abang Tuan Haji. Maka bila milik abang Tuan Haji, tak perlu dah panggil Tuan Haji. Kenapa? Sebab Tuan Haji tidak lagi diperlukan. Saya ahli waris pada ayah saya. Betul, tapi untuk tanah itu bukan lagi milik arwah Tuan Haji. Ayah Tuan Haji, tapi milik abang Tuan Haji. Dia bela. Okey, begini Tuan Haji. Tuan Haji ni ayah saya anak. Bayangkan Okey, saya bayangkan dah. Okay. Tuan Haji ada tanah nak beri pada saya. Kita berdua pergi pejabat tanah. Boleh? Boleh. Tuan Haji perlu tanya tak isteri dengan anak-anak yang lain bahawa Tuan Haji nak beri pada saya? Dia ada tak perlu sebab tanah saya. Sama macam kes tadi, terpulang pada ayah Tuan Haji nak beri pada abang Tuan Haji. Makna kata hibah lah dia beri pada abang saya ni. Baru keluar perkataan hibah pada dia. Ya, Tuan Haji. Okay. Jadi, pegawai pejabat tanah tak perlu panggil saya. Tak perlu. Kenapa dia tak perlu panggil sedangkan saya ahli waris? Dia tak faham lagi. Maka saya kata pada dia, ahli waris ini akan timbul bila mana mati itu datang. Waktu yang ayah Tuan Haji beri pada abang Tuan Haji, mati dah datang belum? Tak datang lagi sebab dia beri pada abang saya. Makna kata Haji bukan lagi ahli waris dia. Haji akan jadi ahli waris dia bila mana ayah Tuan Haji mati. Bila mana dia mati, tanah tadi bukan lagi nama dia, betul. Kenapa? Sebab dia tukar pada nama abang saya. Maka, pada ketika ini, terpulang pada dia nak beri pada siapa, dan pada status tanah itu adalah tanah abang Tuan Haji, bukan tanah Tuan Haji, dan pegawai pejabat tanah tak perlu panggil Tuan Haji. Dia faham dah. Oh, gitu. Tapi masalahnya, abang saya, dia beri pula pada anak dia. Aduh, pening aku. Dia tak puas hati, abang dia beri pada anak saudara dia, anak dia lah, anak abang dia tu. Maka saya ulang balik, sama juga Tuan Haji. Abang Tuan Haji nak beri pada siapa, terpulang pada dia, sebab tanah itu milik dia dah. Maka dia jawab, masalahnya Tuan, tanah tu ayah saya beri free kepada dia. Maka saya jawab, tak kira lah free ke, hutang ke, untung ke, cagar ke, apa benda ke, yang penting milik dia. Maka terpulang pada dia. Sama juga dengan yang saya terang, contoh yang awal tadi. Oh, makna kata, pegawai pejabat tanah tu tak ada masalah lah, dia tak panggil saya. Betul, Tuan Haji. Dia pun cakap, baru saya faham. Dia pun puji pula saya, Tuan nampak berilmu, dia kata. Aku rasa nak pakai songkok double, tuan-tuan, bila kata begitu tu. Apa yang saya berjaya buat? Saya berjaya membuatkan dia faham. Kenapa dia datang ke mahkamah? Barangkali yang dia tanya sebelum datang ke mahkamah tak kena dengan jiwa dia ataupun tak tepat pada dia. Maka saya jawab dan dia terima. Itu yang saya berjaya buat. Soalan saya. Siapa dia pula yang nak pergi berjayakan silaturahim dia dengan abang dia? Siapa? Kerja siapa? Siapa pula yang nak pergi rapatkan silaturahim dia dengan abang dia tu sebab bergaduh teruk tadi? Saya dah berjaya memahamkan dia. Alhamdulillah. Tapi yang silaturahim dengan harta ini mana lebih penting? Tuan-tuan pun tahu.
Sabit itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab ini, dia mesti berlapang dada. Nak berlapang dada itu bagaimana? Mesti belajar dan faham. Bila belajar dan faham, maka dia akan berlapang dada. Dia tak akan timbul perkara-perkara yang tak kena pada jiwa dia. Hukum kata begini, tapi dia kata hukum ni tak kena dengan jiwa. Sebab itu kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian bila belajar, pastikan belajar. Jangan terlebih belajar. Terlebih belajar, dia khianat pula pada orang lain. Dia boleh buat? Tak apa. Kita give jabat tanah, kita jangan kata si mati meninggalkan 5 orang anak. Kita give 4 sudah. Cakap 4 orang je. Ni terlebih belajar. Kemudian bila balik ke rumah, dia bagi pada yang seorang tadi. Tengok ni. Ni, mahkamah buat keputusan. Pasal apa nama aku tak ada? Aku sama juga macam korang. Maka dia pun jawab. Mahkamah kata dah, siapa anak derhaka tak dapat. Pula kena tipu kencing begitu. Kemudian yang petikai tadi pula tak belajar. Oh ya ke? Alah, aku lawan sikit je kata ayah hari tu. Pula dah. Dah aku nak buat macam mana mahkamah kata begitu? Pula. Jadi, jangan terlebih belajar. Bila terlebih belajar, jadi macam tu pula. Cuma kena santai-santai saja. Faham, belajar dan faham. Bila belajar dan faham, kita nampak dan kita ada persediaan. Dan belajar jangan tunggu mati. Belajar sekarang. Tunggu mati, waktu tu masa suntuk. Bercampur gaul dengan teknik pembahagian pun dah salah, tiba-tiba nak patah balik. Jam tuan-tuan dan puan. Dia bila mana berlaku saja mati, maka pada saat itu bermulalah pembahagian harta pusaka. Tuan-tuan jangan ingat harta pusaka hanya tanah, hanya rumah, hanya kereta, hanya motor. Tanah pusaka tuan-tuan, ni pun termasuk ni. Jam, baju, cincin, sampin, songkok. Masuk. Sebab apa yang ditinggalkan oleh si mati waktu dia hidup yang ada nilai. Buatnya tak belajar apa jadi? Habis ke bumi, pakat balik. Yang duduk di rumah pusaka tadi, ambil baju si mati, pakaian si mati, pergi hantar ke sekolah agama. Pergi hantar ke rumah anak yatim. Siapa suruh dia hantar? Kebenaran siapa yang dia dapat? Ustaz, rumah anak yatim, biarlah ada pahala kebajikan kepada si mati. Ni pahala kebajikan. Pahala kebajikan itu bila mana ahli waris lain semua setuju untuk dihantar. Kenapa? Sebab pakaian itu dah jadi milik semua ahli waris. Maka pergerakannya, jual belinya, mesti tanya dulu pada ahli waris yang lain. Kalau mereka setuju, baru boleh on. Kalau mereka tak setuju, maka tak boleh buat. Kalau mereka kata, kenapa nak hantar rumah anak yatim? Ada nilai lah ni pakaian tu. Habis tu nak apa? Kau nak duit? Ya, pergi hantar bandar. Hantar bandar, dapat duit, bahagi. Dah, selesai nak buat macam mana? Sebab mereka nak begitu. Sebab dah jadi milik mereka. Biasa dah, bila mati sahaja kita, maka penat lelah kita yang kita cari harta selama ini, telah bertukar tangan kepada pemilik yang baru. 1 sen pun dia tak perlu bayar. Yang penat, kita. Yang asyuk, dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, mesti bijak. Bijak untuk apa? Pastikan harta yang kita miliki itu, tuan-tuan dan puan-puan, memberi manfaat kepada kita bila mana kita tiada lagi di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tuan-tuan jangan duk mimpilah nak kembali ke bumi buat kali kedua. Sekali ni sahaja. Tuan-tuan jangan mimpilah tuan-tuan dan puan-puan nak buat sesuatu yang tuan-puan kata itu, ini dan sebagainya. Ni saja peluang dia. Kita pun tak tahu nak mati bila. Barangkali malam ni, barangkali pagi besok, macam-macam keadaan boleh buat. Maka kita tak tahu waktunya. Kita tak tahu masanya. Kita tak tahu apa petanda. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bersiap siaga dah. Bersiap siaga supaya harta yang kita miliki ini memberi manfaat kepada kita kelak. Bagaimana nak buat? Tu banyak tabung dan sebagainya. Tengok orang susah tepi jalan, maka infak dan beri pada mereka. Supaya harta yang kita ada ini mengalir kepada orang
orang lain. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini, kita dah belajar separuh daripada waris utama. Anak lelaki, anak perempuan, suami dan isteri. InsyaAllah malam besok, kita akan sambung kepada waris utama yang lain. Untuk 4 individu ini, cuba hafal. Tapi jangan hafal semata-mata. Paling cepat nak bertindak, nak suruh ingat ni, berlaku saja kematian. Tuan cuba congak. Berapa ahli waris ni dapat? Cuba congak. Kemudian buat tulisan sikit, beri pada isteri dia. Dah ni, saya dah kira dah ni. Kata ni bahagian awak ni. Tapi janganlah bagi waktu orang habis talqin tu cerdik. Mana kata besok lusa tu lah. Okey. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.